Saudara, kiriman ini datang daripada pengirim yang bernama Johnny. Beliau adalah warga Sarawak, orang Malaysia berasal dari Sarawak. Saya bekerja di Genting Highland dan menetap di Amber Court. Tentang Amber Court ni memang banyak cerita yang kita dengar kan. Tempat ni berantu seram. Sememangnya benar ke si? Tempat Amber Court yang saya tinggal pun amat menakutkan dan menyeramkan. Saya dah duduk sini hampir 2 tahun lebih. Macam-macam peristiwa seram, dan bila peristiwa ni berlaku sekarang ni dia masih duduk lagi dekat sana, dah jadi benda biasa. Dulu masih baru-baru pindah, memang takut. Kadang-kadang rasa macam nak pindah tempat lain. Tapi oleh kerana ini tempat tinggal syarikat kasih, kita kena tinggal lah. Kalau tidak, cari rumah sendiri dan bayar sendiri. Jadi kata Johnny, antara perkara yang berlaku, Casey, saya duduk dalam rumah ni bukan seorang. Saya duduk dengan seorang lagi kawan, juga budak Sarawak Casey. 2 orang dalam satu rumah. Rumah saya dekat tingkat 14. Rumah saya dekat tingkat 14. Yang mana Johnny ceritakan pengalaman yang berlaku ini. Dekat tingkat 14, kalau Casey pergi dekat balkoni tengok depan, nampak Casey setinggi-tinggi Genting Highland. Waktu malam gelap dan kemudian angin malam tu memang sejuk, dan selalunya benda ni berlaku pagi, petang, siang, malam tak kira. Tapi lazimnya yang paling seram pada waktu malam. Saya dengan kawan tengah duduk beberapa kali dekat dalam rumah ni. Ketika kita baru berpindah dekat rumah ni, nanti akan dengar bunyi orang main ketuk-ketuk pintu. Waktu tu saya dengan kawan saya sedang duduk menonton televisyen sambil tengah makan dinner, kata Johnny. Kemudian saya cakap dengan kawan saya, siapa pula ni yang datang malam-malam? Saya cakap, kau buka pintu lah, aku tengah makan ni. Kawan saya dah habis nak makan ni. Kemudian dia pun bangun. Dia pergi dekat pintu, dia buka pintu. Kawan saya daripada makan, dia dah habis makan lah, sebelum cuci tangan tu dia pergi buka pintu, dia buka pintu. Kemudian saya tanya kawan saya, siapa? Tak ada orang lah. Kawan saya keluar daripada rumah tu, apartmen tu, dia keluar, dia tengok dekat koridor. Untuk yang tak tahu, koridor Amber Apartment ni sunyi dan sepi. Satu rumah, satu pintu, kemudian koridor panjang, satu lagi pintu, kemudian panjang. Dia bukan rumah, pintu depan tu boleh tengok luar, tak boleh kiri kanan tembok Casey. Macam tu keadaannya. Kemudian rumah saya betul-betul berdekatan dengan lobby lift dekat tingkat 14. Anda bayangkan saudara. Kawan saya masuk balik, tutup pintu, kedebem. Tengah cuci tangan, sekali lagi bunyi orang ketuk pintu saudara. Siapa pula ni main-main pintu? Saya pun bangun. Saya buka pintu rumah saya, pintu apartmen saya, dan tengok siapa dekat luar. Siapa ni? Saudara, dekat luar tak ada orang lagi. Kawan saya tanya, siapa tu? Johnny? Tak tahulah. Orang gila main-main pintu. Kedem, tutup balik pintu. Pergi dekat dapur, sampah tu kita masuk dalam plastik nak buang. Kemudian kita cuci tangan. Kemudian tengah duduk waktu tu tengah nak isap rokok Casey. Kawan saya dah isap rokok, saya baru nak nyalakan rokok. Sekali lagi bunyi orang ketuk pintu. Waktu tu kita tak bangun dan kita tidak buka pintu. Jadi ini kisah yang pertama. Saya ada banyak kisah, kata Johnny. Benda ni masih lagi berlaku sampai ke hari ini. Kalau dulu masih baru pindah dalam 2-3 minggu, benda ni berlaku hampir setiap hari, kita akan rasa takut. Sekarang kita buat bodoh, jangan layan. Betul. Sebab banyak benda yang lain akan berlaku, dan inilah saya nak ceritakan sambungan kisah-kisah seram ketika berada di Amber Apartment. Jadi bunyi malam dan antaranya pula tengah tidur dalam bilik dengar orang main pipe hujan. Kasi tahu kan shower dalam toilet tu ada shower head. Shower head tu ada orang buka tutup, dan dengar macam ada orang mandi dalam toilet. Saya besok pagi bangun, bila tengah siap nak pergi kerja, saya tanya kawan saya. Saya cakap, Bak. Saya cakap dengan kawan saya, semalam kau apa cerita Mandi pukul 3 pagi. Saya cakap dengan kawan saya, pukul 3 pagi mandi, kenapa? Panas ke? Aku ada sejuk, kau mandi. Cakap, aku ingatkan kau yang mandi. Bukan kau mandi ke? Aku ingatkan kau yang mandi. Siapa yang mandi Casey, bunyi orang mandi main pipe air dalam rumah sudah menjadi perkara biasa. Sampai ke hari ini akan berlaku benda ni. Casey, seterusnya, orang dekat depan kita ada televisyen. Televisyen malam-malam akan orang hidupkan.
Ya, orang akan on TV, kemudian tukar-tukar channel. Bayangkan tengah tidur dengan kawan-kawan. Siapa yang bangun? Kesi orang main TV, Kesi. Robert. Kamu ke itu? Robert. Casey, bila saya kata Johnny, saya bangun daripada katil, keluar ke living room dekat ruang tamu, TV masih on. Tapi dekat depan, tak ada orang, Casey. Saya pergi bilik sebelah, Robert dalam bilik sedang nyenyak tidur. Dan Robert juga pernah tidur pada waktu malam dengar bunyi TV. Dia ingatkan saya yang tengok TV. Dan benda ni antara 3 perkara yang berlaku dalam kami menetap di Amber Court sampai ke hari ini. Ya, bunyi air, orang mandi dalam toilet, orang main TV dan ketuk pintu. Casey kalau duduk sini dengan kami, Casey akan dengar ni 3. Akan dengar. Tapi yang paling menakutkan Casey, yang ini jarang-jarang berlaku. Pernah terkena 2 kali. Dalam 2 tahun lebih kami duduk dekat dalam Amber Court ni. 2 kali pernah terjadi. Yang pertama, saya ni tak boleh nampak sangat. Kalau saya buka saya punya contact lens, ya, saya tak boleh melihat. Jadi nampak blur. So waktu tu saya tengah tidur. Kemudian saya nampak dekat pintu saya ada orang berdiri. Jadi saya ingatkan yang berdiri tu kawan saya yang namanya Robert. Jadi saya kata Johnny cakap dengan Robert lah. Robert, belum nak tidur lagi ya? Aku ni kepenatan Robert. Saya cakap dengan kawan saya. Kemudian saya berbual lama ke sini. Cerita punya berbual. Tiba-tiba saya dengar dekat bilik sebelah Robert terbatuk. Ya, saya tengah cakap dengan Robert dekat depan ni. Saya nampak Robert berdiri. Sebab saya tak nampak wajah, saya dah buka contact lens nak tidur malam kan. And then dekat sebelah Robert. Casey, siapa ni? Robert, kononnya Robert depan pintu saya. Dia pusing, dia jalan keluar. Kemudian saya macam bangun. Saya terus pergi bilik Robert. Saya ketuk, tuk. Buka pintu. Robert sedang tidur. Itu yang saya kena sekali dalam 2 tahun. Kali kedua, saya tengah tidur. Robert pula. Tiba-tiba tengah tidur, dia PAM! Lari masuk bilik saya. Kenapa kamu ni? Tangannya menggeletar ke si? Tunjuk bilik sebelah. Kenapa Robert? Kenapa? Casey, selepas Robert dah tenang, baru saya tanya sekali lagi, Robert, kenapa dengan kamu? Kata Robert ketika dia sedang tidur, dekat katil, sebelah tu, dia terbuka mata, dia nampak ada perempuan tengah tidur, rambut panjang, sampai ke hujung katil. Dia ingatkan dekat atas katil tu, pada mulanya ingatkan bantal. Ya, bila dia peluk, dia pegang, kenapa macam ada tangan Dia buka mata. Perempuan. Casey, Robert terus melompat dari katil, lari ke bilik saya. Nasib baik saya tak kunci bilik. Dia tunjuk-tunjuk sebelah. Saya bangun, saya pergi bilik sebelah. Memang tak nampak apa-apa. Tapi saya tahu Robert ternampak sesuatu. Jadi untuk mengelakkan daripada kita berdua kena gangguan benda yang sama, seram Casey kalau setakat bunyi air, bunyi ketuk pintu, bunyi main TV, dah biasa. Yang ini nampak depan mata Casey. Sekarang ni saya dengan Robert tinggal dalam satu bilik. Katil bilik sebelah kita buka, kita hantar dekat katil sebelah ni. Jadi katil saya dengan katil Robert sebelah menyebelah dalam satu bilik. Malam-malam tengah tidur dengan Robert dalam satu bilik. Bilik sebelah Casey dengar bunyi orang main ketuk besi, ketuk-ketuk tembok, dengar orang berlari, dan ada kalanya kadang-kadang tengah tidur dengar bunyi orang main marbles, ya, bunyi goli jatuh. Oh, main goli pula ya. Anda bayangkan tengah tidur dengan kawan anda, tengah seronok nak berehat, tutup mata, tiba-tiba dengar bunyi goli jatuh. Mana pula bunyi goli aku ni? Bunyi goli saya hilang, saudara. Tak apa. Dan itulah kisah yang dikongsi sama oleh Johnny, warga Malaysia dari Sarawak yang bekerja di Genting Highland, menetap di Amber Court. Mereka tinggal bersama dalam satu bilik. Sebelum ni tinggal berasingan dan dah 2 tahun lebih duduk dalam rumah ni sebab tidak ada pilihan. Setiap malam akan dengar orang ketuk pintu, bunyi orang main pipe, bunyi TV on off, tapi mereka dah lali, dah terbiasa dengan gangguan ini. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari.